Hai, Assalamualaikum. Saya Zul daripada Aquaponik Malaysia. So, hari ni kita masih lagi dengan projek Aquaponik Tilapia ni. Sebab minggu lepas masa kita letakkan netpot, baru nak masukkan leka bol, hujan lebat. Hari ni pun baru lepas hujan juga. So, hari ni kita akan sambung lagi lah. Kita akan masukkan leka bol. Kemudian kita akan mula menanam dalam sistem aquaponik ni. Dan mungkin tuan-tuan rasa pelik macam mana kita nak menanam dalam sistem aquaponik, tapi ikan kita belum ada. So, hari ni saya akan share apa eksperimen yang saya buat baru-baru ni. Walaupun kita belum ada ikan, tapi kita dah boleh menanam dalam sistem aquaponik ni. Macam mana caranya nanti saya akan tunjukkan. Tapi sebelum tu kita akan masukkan dulu leka bol ke dalam net pot. Okey, leka bol yang saya nak guna hari ni bukanlah leka bol yang baru, tapi leka bol yang saya gunakan dalam sistem yang lain sebelum ni. Dan kalau tuan-tuan gunakan leka bol yang baru, biasanya leka bol yang baru ni dekat dalam guni tu dia berabuk, jadi memang kita kena cuci. Sebab kalau kita tak cuci, nanti dalam tangki kita punya tangki ikan kita ni akan penuh dengan keladak berwarna merah daripada leka bol ni. Sebab leka bol ni dibuat daripada tanah liat. So kalau baru buka daripada guni memang kena basuh. Tapi yang ni pun saya basuh juga sebab leka ni memang terpakai dan saya dah simpan lama dalam guni. Jadi saya bersihkan dulu. Okey, pasal leka bol ni, kebanyakan leka bol yang masuk dalam pasaran dekat Malaysia ni biasanya ada dua saja. Satu daripada Holland dan satu daripada China. Dan kalau yang China warnanya lebih gelap berbanding dengan Holland ni. Ini contoh yang Holland. Dan banyak yang orang yang pernah pakai yang China yang cakap banyak hancur, banyak yang pecah, kemudian banyak juga yang timbul. Okay, tapi kalau macam ni Holland pun dia ada juga yang akan timbul, tapi bila lama kelamaan dia akan mula tenggelam. Dan saya pun tak pernah gunakan yang China ni. Daripada mula saya buat aquaponik ni, untuk leka memang saya gunakan daripada Holland. Dan leka ni memang boleh guna sampai bila-bila. Ini yang saya beli pada tahun 2012 kalau tak silap. Sampai sekarang pun masih boleh digunakan. Okey, cuma pasal stok leka bol pada Holland ni, buat masa sekarang memang tak ada stok. Sebab masa PKP ni memang Holland tak benarkan untuk ekspor keluar leka bol. Jadi putus stok leka bol kat Malaysia ni. Dan insyaAllah mungkin dalam awal bulan Ogos ni stok akan mula masuk. Okey, dah siap. Saya dah masukkan leka bol dalam net pot ni. Okey, untuk gata panjang 4 kaki kita dapat total satu gata kita dapat 5 pot. So kat sini kita ada 4 gata. So total kita ada 20 pot untuk tanaman. Okey, untuk sistem gata ni kita tak perlu isi leka bol sampai penuh dalam net pot ni. Okey, saya tinggalkan ni lebih kurang dalam 1,5 inci daripada atas ni. Biasanya kalau dalam sistem aquaponik sama ada media bed ataupun sistem gata ni, katakanlah ketinggian air adalah 4 inci. Jadi ketinggian media biasanya saya akan buat antara 5 inci ataupun 5 inci setengah. Pump ni saja saya matikan sebab kalau saya onkan pump ni, bunyi air tu terlampau kuat dan boleh masuk dalam video ni dan mungkin tuan-tuan tak dapat dengar suara saya dengan jelas. So saya matikan dulu. Jadi sekarang kita dah boleh mula untuk menanam dalam kita punya sistem aquaponik tilapia dengan menggunakan gata sebagai grow bed ni ataupun gata bed. Okey, halian ni saya cuma nak pindahkan je sebab tempat ni memang sempit. Saja je saya letak dalam ni tumbuh. So saya akan pindahkan, kita akan masuk ke dalam net pot. Ini dalam ni pun ada lagi. Okey, ada halia yang dah boleh tumbuh. So saya pindahkan halia kunyit satu. Okey, kunyit. Oh, yang ni baru mula nak tumbuh. Dan lagi satu kunyit. Oh. Cara nak menanam dalam sistem aquaponik pun sangat-sangat mudah. Cuma kita perlu keluarkan sikit.
Okay, lagi satu halia. Minit. Tunas yang dah tumbuh ni kita halakan ke atas. Ini pun kunyit juga. Okey, untuk net pot yang paling hujung ni saya akan biarkan dulu, saya tak akan tanam dalam net pot ni, sebab kalau tengok ni pun pipe ni dah masuk ke dalam net pot. Jadi yang ni kita kena ubah sikit pipe ni, kita kena bawa keluar sikit, ataupun kita boleh kosongkan terus net pot ni dan kita letakkan span filter sebagai filter tambahan. Tengoklah nanti mana yang paling sesuai, sama ada kita nak tanam ataupun kita jadikan filter. Untuk row yang ni saya nak tanam dengan bawang, tapi tujuan saya tanam bawang ni untuk dapatkan daun bawang. Ini adalah cara yang paling mudah untuk kita dapatkan daun bawang. Kita potong sikit bahagian atas dan juga bahagian bawah, macam tu je. Untuk bawang ni jangan terlampau dalam, sebab nanti dia akan mudah busuk. Okey, yang untuk bahagian depan ni saya akan tanam dengan bayam Brazil. Paling mudah nak tanam. Cucuk dia dalam ni. Ini dah ada akar. Untuk yang ni belum ada pokok yang nak tanam lagi, so kita biarkan dulu kosong. Ini pun masih kosong. Okey, balik pada cerita pasal ikan tadi. Okey, sekarang ni dekat dalam ni memang tak ada ikan, saya belum masukkan lagi. Okey, kalau ke basic dalam aquaponik ni, kita ada ikan, kita ada tanaman. Okey, ikan yang kita bela ni dia akan menghasilkan amonia daripada tahi dan juga pernafasan ikan, dan juga sisa-sisa makanan yang ada dalam tangki ternakan. Okey, amonia tadi akan ditukar menjadi nitrit dan seterusnya kepada nitrit. Nitrit inilah baja untuk tanaman. Jadi dalam sistem aquaponik ni, kalau tak ada ikan, bermaksud tak ada nutrien, tak ada baja untuk tanaman. Dan lagi satu, punca amonia jadi tinggi dalam sistem aquaponik kita ni biasanya disebabkan oleh ternakan kita yang mati. Contoh, kalau ada ikan mati, ada lobster yang mati, so amonia kita akan menjadi tinggi. Dan kalau tuan-tuan masih ingat, 2 minggu lepas saya ada masalah lobster saya banyak mati disebabkan terkena fogging. Jadi apa yang saya buat, saya kumpulkan semua lobster yang mati tu, saya masukkan ke dalam tong ni, dan saya masukkan air biasa saja dalam ni, dan saya perap. Ini adalah sebagai sumber amonia, sementara saya nak masukkan ikan dalam sistem ni. Kebiasaannya kalau kita baru set up sistem macam ni dan kita baru masukkan benih ikan, biasanya saya akan mulakan saiz 1,5 inci hingga 2 inci. Apa yang akan jadi, sistem kita ni akan mengalami kekurangan nutrien sebab ikan kita masih kecil, makan pun sikit, dan tahi ikan pun tak banyak, jadi amonia pun rendah. Jadi bila amonia rendah, secara automatik kita punya sumber nutrien ataupun baja dalam tanaman ni akan berkurang. Jadi kita akan nampak kita punya daun-daun ni akan berwarna kuning, dan daun yang berwarna kuning itu adalah tanda-tanda kekurangan nutrien ataupun baja. Jadi dalam sistem ni saya akan masukkan air perapan daripada lobster yang mati 2 minggu lepas, yang mati kena fogging tu. Ia adalah sebagai sumber untuk amonia, sebab bila ada ternakan yang mati,
kadar amonia adalah tinggi. So dalam ni memang tinggi dengan kadar amonia. Okey. Tapi sebelum tuan-tuan mencuba kaedah ni, saya nasihatkan tuan-tuan kena pastikan tuan-tuan punya biofilter berfungsi dengan baik. Okey. Sebab kalau tuan-tuan punya biofilter tak berfungsi dengan baik, kita masukkan amonia pun sia-sia, sebab amonia tadi tak dapat ditukar menjadi nitrat dan terusnya nitrat sebagai baja. Sebab itu pentingnya dalam sistem aquaponik ini perlu ada biofilter, sebab dalam biofilter itu akan ada bakteria yang akan membantu untuk mengubah amonia kepada nitrat. Tu saya nak tapis sikit sebab dalam ni ada juga kotoran. Kita cuma perlukan air saja. Kotoran kita tak nak, so kita tapis sikit. Mak kuatnya bau. Ni terbalik sikit lah, sebab biasanya kalau dalam ternakan air tawar ni kita memang tak nak ada amonia, sebab amonia ni boleh menyebabkan ternakan kita mati. Tapi hari ni kita buat yang sebaliknya, kita perlukan amonia sebab kita nak kan sumber nutrien untuk kita punya tanaman. Kemudian dalam biofilter ni saya akan tambahkan lagi dengan EM4+. Ni EM4+ yang selalu saya gunakan, sama ada untuk lobster ataupun tilapia. Okay, EM4+ ni daripada Encik Nabil. Dia, kalau dia tengok dekat Shopee tu, dia punya store nama Dynamis Aquaculture kalau tak silap. Dan kalau nak beli ni, boleh tengok link dekat video description. Saya dah letakkan link untuk beli EM4+ ni. Kemudian ni saya akan masukkan 150 ml. Di dalam EM4+ ni ada bakteria-bakteria baik yang akan membantu untuk menukarkan amonia tadi kepada nitrat. Jadi sebab tadi kita dah tambah amonia, so saya akan tambahkan juga dengan EM4+ ni. Jadi sekarang saya akan hidupkan pump oksigen. Okay, dan kalau tuan-tuan tengok ni, dalam biofilter ni biasanya kita akan nampak macam nyamuk. Okay, tapi sama ada benda ni nyamuk ataupun binatang lain, dalam next video saya akan share, sebab saya tengah tunggu ada 2-3 barang yang akan sampai berkenaan dengan masalah nyamuk ni. Dan sebenarnya dalam aquaponik ni memang jarang sangat saya jumpa ada nyamuk, tapi yang kita nampak macam nyamuk tadi tu bukanlah nyamuk. Nak tahu, jangan lupa subscribe YouTube channel Aquaponik Malaysia. Okay, sekarang saya akan on pump oksigen, sebab bakteria tadi perlukan oksigen untuk hidup dan juga untuk membiak dalam kita punya biofilter ni. Kalau kita tengok dalam tangki ternakan ni, selepas kita tambah air daripada perapan lobster yang mati tu, air ni menjadi sedikit keruh dan berbau. Tapi ini bukanlah masalah, sebab selepas kita tambahkan EM tadi, mungkin dalam 1 atau 2 hari air ni akan kembali jernih dan bau amonia ni akan hilang. Sebab EM4+ tadi juga mampu untuk menjernihkan air dalam tangki ternakan kita. Okey, itu saja yang dapat saya kongsikan dalam video hari ini. Dan untuk sistem ni saya tak nak masukkan dulu anak tilapia, sebab sekarang ni musim hujan. Kadang sehari sampai 2-3 kali hujan, pagi hujan, tengah hari hujan, petang pun hujan, dan boleh katakan hampir tiap-tiap hari hujan. Sebab berdasarkan pengalaman saya yang sebelum ni, kalau musim hujan ni, anak benih tilapia ni tak dapat nak bertahan, banyak yang mati. Jadi saya nak kurangkan risiko kematian tu, saya tak nak masukkan dulu. Dan sambil-sambil tu kita boleh buat eksperimen dulu, apa yang saya boleh kongsikan tentang aquaponik ni. Dan nanti kalau mungkin dah kurang sikit hujan, saya akan mula masukkan anak benih dalam ni. So setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponik Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.